kita berjumpa lagi. Dalam video yang lepas, kami ada berkongsikan sebuah video mengenai masalah sensory integration dalam kalangan kanak-kanak. Dan kali ini pula kami akan berkongsikan video tentang borang penilaian yang digunakan untuk menilai sensory integration. So, stay tuned! Borang penilaian yang biasa digunakan untuk menilai sensory integration ialah borang sensory profile. Sensory profile terdapat dalam dua versi, versi pertama dan versi kedua. Dalam sensory profile, terdapat 5 jenis sub-borang iaitu infant sensory profile, toddler sensory profile, child sensory profile, short sensory profile dan juga school companion sensory profile. Dalam sensory profile juga terdapat borang untuk caregiver iaitu caregiver questionnaire. Tapi kami akan fokuskan kepada caregiver questionnaire dan juga short sensory profile versi pertama. Ingin ketahui lebih lanjut? Jom kita sama-sama tengok. Bagi penilaian sensory profile, terdapat soal selidik untuk penjaga di mana penjaga akan ditanyakan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kecenderungan tingkah laku tersebut. Seperti yang terdapat di dalam arahan, terdapat 5 skala untuk menanda jawaban yang diberikan daripada penjaga, yaitu always, frequently, occasionally, seldom, dan never. Penanda ini merujuk kepada kecenderungan kanak-kanak itu bertindak balas dengan cara tersebut. Always 100% ataupun sentiasa, frequently 75% ataupun secara kerap, occasionally 50% ataupun sekali-sekala, seldom 25% ataupun jarang, dan never 0% ataupun tidak pernah. Bagi borang soal selidik pula, terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama adalah sensory processing, terbahagi kepada 6 bahagian: auditory processing, visual processing, vestibular processing, touch processing, multisensory processing, dan juga oral processing. Komponen yang kedua adalah modulation dan terbahagi kepada 5 bahagian. Komponen yang kedua adalah modulation dan terbagi kepada 5 bahagian. Dan komponen yang ketiga adalah behavior and emotional responses. Dan keseluruhan item adalah 125. Terdapat ikon-ikon pada bahagian item yang mana setiap ikon melambangkan sensori yang terlibat dan juga tahap aktiviti. Manakala bagi simbol L dan H menunjukkan tahap ambang. L berarti tahap ambang yang rendah dan H pula berarti tahap ambang yang tinggi. Apakah yang dimaksudkan short sensory profile? Short sensory profile ditulis oleh Sweeney Dan yang merupakan set soal selidik penjaga berdasarkan penilaian. Ia juga digunakan sebagai alat penyaringan dan protokol penyelidikan dan merupakan salah satu komponen ujian dalam profil sensori. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan memproses deria kanak-kanak, dan yang kedua untuk menggabungkannya dengan data penilaian lain untuk membuat gambaran lengkap mengenai status anak, dan yang ketiga untuk perancangan diagnostik dan intervensi, akhir sekali untuk menghubungkan kekuatan prestasi dan halangan dengan corak pemprosesan deria anak. Short sensory profile digunakan pada umur kanak-kanak 3 hingga 10 tahun. Antara alat yang digunakan adalah kertas dan pensel. Ia juga dilengkapkan oleh penjaga. Masa yang diberikan adalah 10 minit. Short sensory profile terdapat dalam versi bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahan diberi oleh profesional seperti jurupolis cara kerja. Short sensory profile digunakan oleh kanak-kanak yang mengalami masalah dari segi kondisi autism, dan yang kedua development delay iaitu perkembangan lambat, dan yang ketiga Down syndrome, yang keempat sensory integration disorder atau dikenali sebagai masalah sensory integrasi, dan yang kelima adalah attention deficit hyperactive disorder ataupun dikenali sebagai ADHD. Short Sensory Profile Form mengandungi 38 item yang dinilai yang dipecahkan kepada 7 kategori iaitu
Yang pertama ialah tactile sensitivity. Antara item di bawahnya ialah menampakkan rasa terganggu ketika aktiviti grooming, contohnya melawan atau menangis ketika memotong rambut. Lebih memilih memakai pakaian lengan panjang ketika waktu panas ataupun memakai pakaian lengan pendek ketika waktu sejuk. Elak berkaki ayam, terutamanya di permukaan pasir atau rumput. Bertindak balas secara emosi atau agresif terhadap sentuhan. Mengelakkan diri dari percikan air. Kesukaran berdiri dalam satu garisan lurus atau rapat dengan orang lain. Menggosok atau menggaru pada tempat yang telah disentuh. Yang kedua ialah taste or smell sensitivity. Antara item di bawahnya ialah mengelak rasa atau bau makanan tertentu yang biasanya merupakan sebahagian daripada diet kanak-kanak. Hanya makan makanan atau rasa tertentu, menghadkan diri pada tekstur atau suhu makanan tertentu, memilih makanan terutamanya mengenai tekstur makanan. Yang ketiga ialah movement sensitivity. Antara item ialah menjadi cemas atau terganggu ketika kaki menjejak ke tanah, takut untuk jatuh ataupun ketinggian. Tidak suka aktiviti di mana kepala dalam keadaan terbalik. Yang keempat ialah under-responsive atau seeking sensation. Antara itemnya ialah suka pada bunyi yang pelik atau suka buat bunyi yang bising. Mencari segala jenis pergerakan dan ini mengganggu rutin harian. Contohnya, tidak boleh duduk diam. Lebih teruja terhadap semua aktiviti yang melibatkan pergerakan. Menyentuh orang lain ataupun objek, tidak menyadari apabila muka atau tangan menjadi kotor, melompat dari satu aktiviti ke aktiviti lain sehingga mengganggu permainan, membiarkan pakaian terpintal di badan. Yang kelima ialah auditory filtering. 6 item di bawahnya ialah merasa terganggu apabila terdapat bunyi bising, tidak mendengar apa yang dikatakan, tidak dapat melakukan kerja dengan adanya bunyi latar, sukar menyelesaikan tugasan apabila radio dihidupkan, tidak bertindak balas apabila nama dipanggil tetapi kita tahu pendengarannya baik, sukar menumpukan perhatian. Yang keenam ialah low energy or weak. Item di bawahnya ialah dapat dilihat mempunyai otot yang lemah, mudah letih, terutamanya ketika berdiri atau melakukan kedudukan badan tertentu. Genggaman yang lemah, tidak boleh mengangkat objek yang berat, contohnya lemah berbanding kanak-kanak yang mempunyai umur yang sama. Menggunakan alat untuk menyokong diri walaupun semasa melakukan aktiviti. Ketahanan badan yang lemah atau mudah letih. Yang ketujuh ialah visual or auditory sensitivity. Antara itemnya ialah respon secara negatif terhadap bunyi bising atau bunyi yang tidak dijangka, contohnya bunyi vacuum. Menutup telinga menggunakan tangan untuk melindungi telinga daripada bunyi. Terganggu oleh cahaya terang setelah yang lain menyesuaikan diri terhadap cahaya. Memerhatikan semua orang ketika mereka bergerak di sekitar bilik. Menutup atau kelipkan mata untuk melindungi mata daripada cahaya. Short sensory profile untuk score key always 1, frequently 2, occasionally 3, seldom 4, never 5. Item-item yang dinilai adalah tactile sensitivity. Yang kedua, taste or smell sensitivity. Yang ketiga, movement sensitivity. Item yang keempat adalah under responsive or seek sensation. Item yang kelima, auditory filtering. Item yang keenam, low energy or weak. Item yang ketujuh adalah visual auditory sensitivity. Pemarkahan itu akan ditambah semua kemudian dimasukkan ke dalam score sheet dan akan dinilai mulai sama ada markah itu untuk typical performance, probable difference atau definite difference.